Saya practitioner capoeira sejak tahun 1999 dan nearly almost 20 years saya belajar capoeira. Dari mana datangnya minat capoeira ni? Of course dari pengaruh movie kan. Seperti yang semua orang tahu, ada satu movie yang sangat famous zaman 80-an dulu, Only the Strong kan. So bila kita tengok movie ni, the first 5 minutes of the movie tu kan, dia punya wow factor dia sangat menarik perhatian. Sebab sebelum ni kita tak pernah tahu pun ada martial art boleh gabungkan flips dengan kick yang semua kick tinggi-tinggi. Movie ni introduce capoeira as one of the self-defense martial arts kan. Orang nak tahu time tu. So sedikit history pasal capoeira. Capoeira ni adalah satu self-defense teknik yang dibawa dari Afrika ke Brazil. Bila dia dah sampai kat Brazil, mereka ni bekerja sebagai peladang pertama. Orang peladang ni hari-hari ialah bercucuk tanam apa semua. Dalam masa slavery tu dia terdapat bermacam-macam penindasan. Mereka nak cuba cari satu idea untuk protect self defense. Sebab nak ajar orang untuk self defense bukannya satu hari boleh terus dapat semua. Dia kena practice. So semua hamba abdi slavery ni tidak dibenarkan untuk belajar fighting. Walhal benda tu skill set yang paling important at that time selain tahu bercucuk tanam ialah self defense. Sebab capoeira evolve daripada self defense teknik kepada dance art. So kat mana dance art tu actually dia nak hit, dia nak sorok semua movement self defense dia kat dalam dancing kan. So di samping tu dia pun letaklah sekali dia punya music dia punya kita ada instrumen, kita ada music dan kita ada people yang gather around. Kita panggil hoda tau. Bila event, for example, dia nak panggil orang crowd, jom, why don't kita practice together self-defense. There will be people yang akan lead the game dan akan main berimbau. So berimbau ni akan lead macam mana game capoeira ni. So ada game tinggi, ada game rendah, ada game nak take down, ada game agak ganas bagi semua kan. Bila datang slave master, penguat kuasa, polis example, daripada berimbau tu dia terus tukar rhythm. Bila tukar rhythm, orang yang tengah praktis pun orang tengok, ada benda ke? Oh okey, ada orang. So daripada nampak tough terus jadi flow. Nampak? Flow. So bila flow cakap, you all buat apa? We are dancing. Okay, fair enough. Dancing, this is our art. Maybe sekitar tahun 1990-an ada seorang lecturer daripada UIA. Saya punya cikgu lah, cikgu capoeira ni dulu. Lepas tu dia dapat banyak exposure dalam majalah seni bela diri. Saya baca seni bela diri, bila tengok dekat dalam dia punya list of tempat mana boleh belajar, tiba ada tulis capoeira. Masa tu rakan muda kira agak top. Yang straightforwardnya ialah dari segi health kan. Kita nak kekalkan cara hidup yang sihat. Bila kita practice, of course adrenaline akan pump. Lepas tu sama bila kita engage dengan one on one fight, masa kita play capoeira ni, kita punya reflex tu agak cepat sebenarnya. Bila contoh satu kick datang, tengok uish, kena mengelak macam ni kan. Pada mulanya kita semua ingat bila kita start belajar capoeira ni, it's all about health. Tapi sebenarnya dia more than one thing yang kita belajar. Number one, kita akan belajar kita belajar pasal culture dekat Brazil kan, macam mana capoeira ni evolve. Kita belajar history kan, and then of course music tu kita kena tahu macam mana nak gunakan instrumen apa semua. Contoh berimbau, atabak, agogo kan, pandeiro. Bila main music juga kita akan belajar cara
cara nak nyanyi lagu capoeira dalam bahasa Portugis kan. Lagu memang senang kita nak pick up kan. Contohnya lagu yang paling famous rasa semua orang tahu, Paranawe, Paranawe, Parana. Itu semua orang pun ikut sekali. Paranawe, Paranawe, Parana. Bodijias mai mule Parana capoeira Indonesia Parana. On top kita akan belajar juga bahasa Portugis, basically Brazilian Portugis. In one go, capoeira ni is all about learning. Bila orang tengok capoeira as a dance, sebenarnya korang tertipu sebenarnya. It is not a dance. Dia ada fighting di sebalik dance tu. People yang think benda ni tak efektif, lembut apa semua, please don't. Dia punya movement dia very deadly. One kick, one blow. Kalau kena sekali, that's it. KO terus. There are no blocking per se. Most of martial art lain dia lebih kepada block. Kita escape dan move left, right. Capoeira tak stay in one time. Basic fundamental kita ialah jingga. Jingga ialah kita punya stance. Dia akan foolkan your opponent so that you don't know dari mana kicks tu akan coming from. Quite long actually, sebab by right most of the movement ialah upside down. So kalau new capoeira practitioner nak belajar handstand contoh, berapa lama dia nak adapt benda handstand tu? Mestilah lama kan. Satu, adapt handstand. Nombor dua ialah adapt how the game akan play. Contoh, one kick datang, most of the time kita akan pejam mata macam ni. Kita nak adapt this movement where you need to escape, atau dalam capoeira esquiva, kita nak escape. Take some time, but slowly kalau hari-hari training apa semua, then yalah, cepatlah dapat. Bersama grup Kodau di Oro, saya dah berjaya mendapat belt nombor 4, blue yellow belt. Blue yellow belt ni satu level di bawah graduado, which means that you dah graduate capoeira punya diploma. Kalau capoeira tu saya daripada kumpulan kita panggil aliran capoeira Asia Brazil, bawah pimpinan Mestre Eccleston lah. Antara capoeira dengan silat ni, kalau macam mana saya katakan, capoeira ni saya punya base foundation lah, saya punya asas pada seni-seni lain. Dah berkecimpung daripada dalam seni pertahankan diri ni daripada umur 10 tahun. Bermula dengan taekwondo, lepas tu silat, lepas tu capoeira. Dan capoeira antara yang seni yang paling lama saya pelajari lah, dia pun dah 20 tahun. Seterusnya baru saya sambung balik silat. Silat ada keunikan dia, capoeira ada keunikan dia tersendiri. Cuma pengalaman dua benua tu berbeza, tapi tetap olahan sama, tetap ada siku, tetap ada penumbuk, tetap ada lutut. Cumanya penyampaiannya ikut keunikan budaya masing-masing. Capoeira pula tak sama dengan dengan Melayu punya. Brazilian ni dia lagi agak open, agak terbuka, agak keterbukaan dia, segi serangan dia semua lah. So jadi seronok orang pelajari kedua-dua tu. So macam movie Only the Strong tu, kalau boleh nak copy movement dia 100%. Apa yang dalam movie tu buat, kita nak buat. Lepas tu bila dah keluar Taken, Eddie Gordo punya movement pun nak copy sebiji kan. Which is agak ridiculous lah sebenarnya. Video game dengan real life tak sama. Setiap budaya tu dia ada language, ada penyampaian dia tersendiri kan. So jadi Brazilian dia ada lenggok. Lenggok tu kita tak boleh nak belajar melainkan dengan cara berguru. Yes. Dengan cara berguru. Lenggok dia, cara dia penyampaian buah pukul dia, penyampaian dia tu macam mana dia olah serangan, macam mana dia olah tipu helah dia. Itu kita kena dapatkan daripada dia orang lah, kena berguru lah. Okay, actually kalau kata real life experience tu moga dijauhkan lah. Jadi kalau kata nak berkongsi saya punya pengalaman sendiri tu pun tak ada. Tapi
Saya boleh katakan sebab dah lama dengan kecimpung dengan capoeira ni. Kalau kata masa saya praktis sparring silat, mesti akan ada kaki capoeira tiba-tiba datang dari mana. Dia akan selit celah-celah tu. Dia akan trigger sendiri. Kita tak tahu kan. Banyaklah pernah juga kalau dalam competition tu pernah kena warning dengan, kalau dia competition taekwondo tu pernah lah kena flag merah sebab unknown teknik.